Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Tarmizi dari kelas 6 bawah beta 2021. Untuk hari ini kita akan membincangkan subjek pengajian am di bawah tajuk Parlimen. Objektif pembelajaran ialah menjelaskan fungsi dan persidangan Parlimen, menjelaskan fungsi yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan, menjelaskan fungsi keanggotaan dan bidang kuasa Dewan Rakyat dan menjelaskan fungsi keanggotaan dan bidang kuasa Dewan Negara. Parlimen merupakan badan perundangan persekutuan negara. Parlimen berkuasa untuk menggubal dan meluluskan undang-undang negara. Ianya terdiri daripada 3 komponen iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Penggubalan undang-undang mestilah melalui ketiga-tiga komponen tersebut. Ahli Parlimen bersidang di Dewan Rakyat, manakala senator pula bersidang di Dewan Negara. Antara fungsi Parlimen ialah menggubal dan meluluskan undang-undang persekutuan, meminda undang-undang persekutuan yang sedia ada atau meminda perlembagaan persekutuan, menyemak dan membahaskan dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan hasil-hasil cukai yang baru, menjadi forum kritikan dan fokus pendapat awam tentang perkara-perkara nasional. Seterusnya, persidangan Parlimen. Pilihan raya umum mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak selepas Parlimen dibubarkan. Yang di-Pertuan Agong perlu memanggil persidangan Parlimen dalam tempoh 120 hari selepas pembubaran Parlimen. Agenda penting dalam sidang pertama Dewan Rakyat selepas pilihan raya ialah merancang takwim Dewan Rakyat seperti jarak masa antara dua persidangan, melantik speaker dan pengangkatan sumpah ahli Parlimen, melantik ketua pembangkang, titah ucapan diraja, ucapan terima kasih dan persidangan bermula. Yang di-Pertuan Agong merupakan sebahagian daripada Parlimen tetapi Baginda tidak mengambil bahagian dalam persidangan. Tugas Baginda ialah bertitah dalam pembukaan rasmi penggal Parlimen, memanggil persidangan Parlimen atau menangguhkan penggal Parlimen, membubarkan Parlimen atas budi bicara Baginda, memperkenankan akta baharu, pindaan akta lama, pindaan perlembagaan dan rang undang-undang. Dewan Rakyat terdiri daripada 222 orang ahli yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum. Ahli Dewan Rakyat dipanggil sebagai ahli Parlimen atau wakil rakyat. Ahli Dewan Rakyat boleh terdiri daripada ahli-ahli parti politik atau ahli-ahli bebas. Tempoh jawatan ahli Dewan Rakyat adalah selagi beliau memenangi pilihan raya di kawasannya. Bidang kuasa Dewan Rakyat ialah membahaskan hal dan permasalahan rakyat, menyemak dan membahaskan dasar-dasar kerajaan, menggubal dan meluluskan undang-undang persekutuan dan mempunyai kuasa pemutus dalam rang undang-undang kewangan. Seterusnya, Speaker Dewan Rakyat. Speaker Dewan Rakyat boleh dari ahli Dewan Rakyat atau bukan dari ahli Dewan Rakyat. Jika Speaker bukan ahli Dewan Rakyat, beliau tidak boleh memegang jawatan Perdana Menteri, Jemaah Menteri atau Setiausaha Parlimen. Beliau tidak layak untuk mengundi dalam sebarang usul kecuali undi penentu iaitu undi sokongan usul sama dengan undi bantahan. Speaker Dewan Rakyat dipilih oleh Dewan Rakyat dan lantikannya diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dibantu oleh 2 orang timbalan speaker yang dipilih daripada kalangan ahli Dewan Rakyat melalui undi di Dewan Rakyat. Tugas-tugas speaker antaranya mempengerusikan persidangan Dewan Rakyat dan memaklumkan kekosongan luar jangka kerusi Dewan Rakyat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Kuasa budi bicara speaker antaranya membenarkan atau menolak soalan yang dikemukakan oleh ahli Dewan dan menangguhkan sesuatu persidangan Dewan Rakyat. Seterusnya, Setiausaha Dewan Rakyat. Setiausaha Dewan Rakyat dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Setiausaha Dewan Rakyat mengurus pentadbiran Dewan Rakyat, terutamanya menyediakan penyata rasmi Parlimen atau handset, menguruskan notis pemberitahuan dalam proses penggubalan rang undang-undang daripada seseorang menteri. Beliau hanya boleh dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui tribunal. Representasi untuk pemecatan Setiausaha Dewan Rakyat dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong. 11.7% ataupun 26 ahli tidak termasuk speaker merupakan bilangan ahli terkecil untuk membolehkan Dewan Rakyat bersidang secara rasmi.
Dewan Negara terdiri daripada 70 orang ahli yang dipilih atau yang dilantik. Ahli Dewan Negara dipanggil senator. Dewan Undangan Negeri di setiap negeri akan memilih 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri untuk menjadi senator. Yang di-Pertuan Agong melantik 2 orang senator bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang senator bagi wilayah Persekutuan Putrajaya, seorang senator bagi wilayah Persekutuan Labuan dan 40 orang senator lagi bagi seluruh Malaysia atas nasihat Perdana Menteri. Senator yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong ialah orang-orang yang telah banyak berjasa cemerlang dalam perkhidmatan awam, yang mencapai kepujian dalam lapangan profesion, perdagangan, perusahaan, pertanian, kegiatan budaya atau perkhidmatan awam, atau yang mewakili kaum dan etnik minoriti atau kepentingan orang-orang asli. Ahli senator mestilah warga negara Malaysia yang mencapai umur 30 tahun. Tempoh perkhidmatan ialah 3 tahun dan boleh memegang jawatan selama 2 penggal. Seorang senator masih memegang jawatannya walaupun selepas parlimen dibubarkan. Jika seseorang senator dilantik untuk menggantikan senator lain yang meninggal dunia atau berhenti, tempoh jawatannya adalah selama baki tempoh yang tinggal sahaja. Bidang kuasa Dewan Negara ialah membahaskan hal rakyat, membincangkan dasar-dasar kerajaan, membahaskan dan menangguhkan atau meluluskan rang undang-undang, pindaan akta atau pindaan perlembagaan, memulakan rang undang-undang kecuali rang undang-undang kewangan. Speaker Dewan Negara mestilah dari kalangan ahli Dewan Negara. Speaker Dewan Negara dibantu oleh 2 orang timbalan speaker yang juga ahli Dewan Negara. Tugas-tugas Speaker Dewan Negara antaranya ialah mempengerusikan Dewan Negara, memastikan tata tertib dan peraturan Dewan Negara dipatuhi dan menjadi jurucakap Dewan Negara. Kuasa budi bicara Speaker antaranya membenarkan atau menolak soalan yang dikemukakan oleh ahli Dewan dan menangguhkan sesuatu persidangan Dewan Negara. Setiausaha Dewan Negara mengurus pentadbiran Dewan Negara. Beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Beliau hanya boleh dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui tribunal. 14.2% ataupun 10 ahli tidak termasuk speaker merupakan bilangan ahli terkecil untuk membolehkan Dewan Negara bersidang secara rasmi. Menurut Perkara 48-1, seseorang akan hilang kelayakan menjadi ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara jika dia didapati tidak sempurna akal atau diisytiharkan muflis dan belum dilepaskan atau memegang sesuatu jawatan berpendapatan atau tidak menghantar penyata perbelanjaan pilihan raya untuk ahli parlimen Dewan Rakyat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya atau disabitkan dengan suatu kesalahan oleh mahkamah dan dihukum penjara tidak kurang daripada 1 tahun dan tidak diampuni atau disabitkan dengan suatu kesalahan oleh mahkamah dan dihukum denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak diampuni atau telah sengaja memperoleh kewarganegaraan asing. Ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara boleh berhenti daripada menjadi ahli dengan mengutus surat yang ditandatanganinya kepada Speaker Dewan Rakyat atau Speaker Dewan Negara. Bagi Dewan Rakyat, Speaker akan memaklumkan kekosongan luar jangka kerusi Dewan Rakyat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya supaya pilihan raya kecil PRK boleh diadakan untuk mengisi kekosongan luar jangka itu. Sebagai penutup, sekian dan terima kasih.